Gabungan Rakyat Sabah JRS kini sah sebagai parti politik rasmi di Sabah. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor mengumumkan perkara itu selepas pendaftaran JRS diluluskan pada Jumaat lalu. Beliau yang juga pengerusi JRS juga mengajak semua pihak menghapuskan politik negatif dalam usaha memajukan Sabah. Sementara itu, Pasukan Lembaga Pelancongan Sabah STB pada Sabtu telah mengadakan perlawanan persahabatan dengan media mix team MMT di Padang Sintetik Kompleks Sukan Likas, Kota Kinabalu. Perlawanan sengit antara kedua-dua pasukan itu berakhir dengan keputusan berpihak kepada MMT 6-4. Ketua Pegawai Kewangan STB Julinus J. Jimit yang turut beraksi pada perlawanan itu berkata, tujuan program berkenaan diadakan adalah bagi mengeratkan hubungan kerjasama antara STB dengan pihak media. Sementara itu, Presiden MMT Willy Jude berkata, aksi persahabatan itu menjadi pentas untuk ahli-ahli MMT berkumpul dan bermain bola sepak bersama semula selepas sekian lama berhenti dari sebarang aktiviti akibat pandemik COVID-19. Manakala seorang pemancing nyaris lemas selepas terjatuh ke laut ketika memancing di perairan Desa Kencana, Lahad Datu petang semalam. Dalam kejadian jam 4.30 petang itu, mangsa yang dibantu rakannya bagaimanapun gagal naik semula ke atas bot selepas bot mereka berpusing-pusing akibat tanpa pengemudi. Pegawai Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Lahad Datu, Lieutenant Pertahanan Awam Asbi Muhammad Anwar ketika dihubungi berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 4.46 petang. Katanya kedua-dua mangsa berusia 29 dan 30 tahun itu dilaporkan keluar memancing dan salah seorang dari mereka hilang keseimbangan sehingga terjatuh ke laut. Asbi berkata kedua-dua pemancing kemudiannya diselamatkan dan mereka terus dihantar ke klinik Desa Kencana oleh ahli keluarga masing-masing. Katanya kedua-dua mangsa dilaporkan kini berada dalam keadaan selamat dan stabil. Berita seterusnya, 5 rumah musnah selepas dijilat api dalam kejadian di Kampung Perigi, Jalan Pinggir Bakau Sempurna. Dalam kejadian kira-kira jam 9 pagi itu, api dilaporkan cepat merebak. Berikutan struktur rumah kayu selain kedudukan sangat hampir antara satu sama yang lain. Bagaimanapun tindakan pantas bomba berjaya mengawal api daripada terus merebak ke beberapa rumah sekitar lokasi kejadian. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 9.06 pagi. Katanya sepasukan 12 anggota dan pegawai bersama jentera serta van unit bantuan perkhidmatan kecemasan dikerahkan bergegas ke lokasi kejadian. Sebab tiba di lokasi kejadian, kelima-lima rumah berkenaan didapati sudah dimamah api dan usaha mengawal api kebakaran segera dijalankan. Pasukan bomba menjalankan operasi pemadaman menggunakan satu aliran sepanjang 243 meter dengan dua pancutan menggunakan sumber air dari tangki jentera dan pili bomba berhampiran. Menurutnya api berjaya dikawal pada jam 9.46 pagi dan sebelum berjaya dipadamkan sepenuhnya pada jam 11.41 pagi. Katanya tiada sebarang kecederaan serta kematian dilaporkan dan pihak forensik bomba akan menjalankan siasatan bagi mengenal pasti punca kebakaran serta jumlah kerugian dalam insiden ini. Seterusnya, satu kluster baharu dalam kategori kumpulan berisiko diisytiharkan di daerah Tuaran hari ini. Kluster yang membabitkan Pusat Penjagaan Kebajikan Hope Village di Jalan Tambalang Tuaran itu setakat ini menjangkiti 60 orang termasuk 40 kes hari ini. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah Datuk Seri Masri Manjun berkata kluster itu juga antara punca jumlah kes di Tuaran meningkat kepada 81 kes berbanding 57 kes malam. Secara keseluruhan kes harian di Sabah naik 49 kes kepada 845 kes hari ini berbanding 796 kes malam. Katanya pertambahan itu berpunca daripada jumlah jangkitan baharu yang meningkat di Kota Kinabalu, Penampang dan Tuaran. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.